Kerugian hakikatnya apa sebenarnya kerugian yang Allah maksudkan dalam bentuk kerugian itu? Mungkin manusia beranggapan tanpa berakidah, tanpa beribadah, dia pun rasa seronok, rasa selesa, tak ada masalah. Tapi Tuhan memperingatkan rugi yang macam mana? Rugi besar, rugi sikit, atau benar-benar rugi manusia yang tidak beriman dan berakidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu nanti saya serahlah pada muslimah atau muslimin sambung supaya wacana kita ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita merafak syukur kepada Allah kerana malam ini kita dapat bersama-sama untuk kali keduanya setelah pada bulan lepas kita bersama. Cuma saya mohon ampun dan maaf kepada para jemaah sekalian kerana program malam ini program kedua. Program pertama maghrib tadi, jadi bila sambung kepada program kedua dia mesti ada perkataan kelewatan. Jadi saya mengucapkan banyak syukur kepada Allah, juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kerana begitu sabar dan istiqamah untuk menunggu kehadiran saya pada malam ini. Jadi moga-moga kesabaran tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan konsep ataupun modul ataupun konsep yang biasa saya datang sini, di konsep dia tanya dulu baru saya jawab. Dia tak macam tempat-tempat lain tuan-tuan. Tempat-tempat lain saya bercakap orang tak tanya. Ni kat sini tuan-tuan dia bagi soalan dulu baru saya bercakap. Jadi cara macam ni sebenarnya saya paling suka. Kenapa? Saya tak payah buat siap sedia, saya ikut soalan. Bercakap ni ikut soalan. Sebab soalan ni tuan-tuan dia punya, bila ada soal mesti ada jawapan. Jawapan tu kalau boleh jawab, tak ada jawapan wallahu a'lam. Tu paling mudah jawapannya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, tadi pengusi bagi soalan. Soalan merupakan penguraian kepada surah Al-Asr. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad hanya 4 ayat kalau campur bismillah. Campur basmalah tu dia 4 ayat. Kalau tak dengan bismillah dia jadi 3 ayat saja. Saya nak mengajak untuk kita faham apakah yang dituntut oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Allah Ta'ala kata wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kesabaran, dan mereka-mereka yang berpesan dengan kebenaran. Baik. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebut terlebih awal dahulu, walaupun ayat ni ringkas, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau tuan-tuan tengok dalam banyak kitab tafsir, ulama memasukkan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, kalau Allah Ta'ala turunkan hanya surah Al-Asr ini sahaja kepada Nabi SAW, cukuplah, tak payah surah yang lain. Imam Syafi'i kata, kalau Allah Ta'ala turunkan surah Al-Asr ni, surah ni sahaja, tak ada surah lain, maka dah cukup untuk seluruh manusia. Surah Al-Asr maknanya menunjukkan kepada kita betapa
Kalau Imam Syafi'i sendiri, ulama mujtahid, dia menanggapi surah Al-Asr ini dengan mengungkapkan kalau ini sahaja turun pada Nabi cukuplah untuk umat manusia. Maknanya besar dia punya kelebihan tuntutan yang ada dalam surah Al-Asr. Cuma apa yang saya nak sebut tuan-tuan, Allah mulakan dengan ayat sumpah dalam ayat ni. Walaupun Allah gunakan ayat wal asri, demi masa, tetapi gaya Allah Ta'ala gunakan perkataan dengan gaya sumpah. Sebab kaedah dalam ayat ni tuan-tuan tengok mana-mana ayat yang apabila dimulakan dengan huruf waw. Huruf waw, selepas huruf waw itu dia berbaris bawah. Macam wallahi, wal asri, wal fajri. Semua yang bermula dengan huruf waw, kemudian ujung huruf itu dengan baris bawah, maka ulama kata waw itu dipanggil waw qasam. Waw qasam tu maknanya waw sumpah. Ya, kalau kita bersumpah kita kata wallahi, tu sumpah. Kalau kita kata macam tu, kita langgar sumpah tu, maknanya kena bayar kafarah sumpah. Tapi kalau kita kata wallahu, itu bukan sumpah. Wallaha itu bukan sumpah. Tapi kalau wallahi, maka itu ayat sumpah. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala mulakan dengan wal asri. Maknanya Allah bersumpah demi masa. Allah bersumpah demi masa. Biasanya kita boleh faham sesuatu yang kita bercakap dengan gaya sumpah, maknanya benda tu mesti penting. Benda tu mesti penting. Kalau kita cakap saja-saja tanpa sumpah, maka tak kisah, tak penting. Tapi kalau Allah Ta'ala gunakan bahasa, cakapnya gaya sumpah, maknanya Allah Ta'ala nak beri peringatan kepada hamba-hambanya, jaga-jaga bab ni. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu pada kita? Iaitu masa. Dalam bahasa Arab dipanggil al-asr. Asar kat sini masa, tapi dikhususkan waktu asar. Kalau ikut bahasa Arab, masa ni ada beberapa nama. Pertama dipanggil waktu. Al-waktu tu bahasa Arab, bahasa Melayunya pun masa. Yang kedua dipanggil as-sa'ah. Sa'ah tu pun juga masa. Yang ketiga dipanggil ayyam. Bukan ayam, ayyamun ataupun yaumun, hari. Itu pun berkaitan dengan masa. Yang dipanggil nahar, lail, maknanya malam dengan siang, maka itu juga dipanggil masa. Jadi perkataan masa itu banyak disebut dalam Al-Quran dengan pelbagai perkataan tetapi sama maknanya. Cumanya dalam ayat yang kita nak bahas malam ni, dia khususkan dengan waktu asar. Sebab Allah Ta'ala kata wal asri, demi masa. Tetapi al-asri ini menunjukkan waktu asar. Ya, wal asri itu kita pun panggil sembahyang asar. Maka waktu asar. Kenapa penting sangat disebutkan oleh Allah Ta'ala? Jadi sebelum saya nak uraikan bab lain, bab masa tu, dalam masa 24 jam, kita ambil dulu waktu asar tu sebagaimana ikut perkataan dalam Quran. Tuan-tuan tengok, waktu asar ni biasanya kita, jangan tengok orang lain, masyarakat kita Melayu, Jawa, Bugis, Banjar ni, biasa lepas asar buat apa? Kalau orang sini lepas asar buat apa tuan-tuan? Ngeteh. Kalau ibu-ibu kat belakang tu biasa asar buat apa? Ngeteh juga. Kalau lelaki dia punya jawabnya ngeteh lah. Kalau perempuan jawabnya apa? Membawang. Membawang lah, mesyuarat tingkap, bawang. Tak ya? Oh tak, alhamdulillah. Ada pandai-pandai lah tuan-tuan nak bagi tafsirkan. Tapi yang saya nak sebut, kita tengok budaya orang Melayu Bugis Banjar ni waktu asar, tadi bunyi ngeteh, main bola, membawang, nyembang, kan? Ini waktu asar. Waktu asar masuk kepada maghrib. Ini waktu-waktu ni biasanya manusia tidak melihat bahawa waktu ini adalah waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita supaya kita ingat kalau tak pandai jaga, kita rugi. Tak pandai jaga dikatakan kita rugi. Kecuali ada 4 kelompok manusia yang tak rugi. Kalau lalu apa juga jenis masa, 4 kelompok ni dia takkan rugi. Pertama, dia kata illal ladzina amanu, orang itu beriman.
Maknanya orang beriman ni lalu masa apa sekalipun, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh balik, dia tak pernah rugi. Ingat tuan-tuan, orang beriman lalu masa apa sekalipun dia tak pernah rugi. Syaratnya dia beriman. Ya, sama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, sama ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, sama ada 24 jam, seminggu, sebulan, setahun, sepanjang hayat. Masa yang dilalui dalam keadaan seorang itu beriman, maka masa dia itu tidak dalam kerugian. Artinya, orang yang tidak beriman, kalau dia melalui masa, tak kira hari, waktu, minggu, bulan, tahun dan sepanjang hayat, maka keadaan dia di dalam kerugian. Kenapa? Orang beriman, orang yang beriman, maka hidup dia adalah ibadat. Hidup dia diambil kira oleh Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Tuan-tuan semayang biasa baca ayat ni. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bagi poin mudah-mudah ya. Sungguhnya semayang aku, ibadat aku, hidup dan mati. Hidup dan mati. Semua kerana Allah. Bila kerana Allah, mesti jadi orang yang beriman. Maka beriman, maka tujuan hidup dia adalah mengabdikan diri kepada Allah. Jadi artinya, dia punya semayang, dia punya ibadat, tak kira tidur, bangun, makan, kerja, apa semuanya, dia punya hidup dia tu, mati dia tu, semuanya kerana Allah dan dikira ibadat. Syaratnya apa? Beriman. Maknanya mafhum tu, mafhum mukhalafah dia yang terbalik. Orang yang tidak beriman, hidup dia, umur dia, waktu dia sia-sia. Ya, sia-sia. Sebab apa? Rugi. Rugi ni benda yang tak untung. Tuan-tuan kalau tengok orang niaga rugi, untung tak untung? Niaga rugi, untung tak untung? Kerja rugi, untung tak untung? Tak untung. Ada kebun sawit rugi, untung tak untung? Jadi senang kata, saya gunakan bahasa rugi dalam bahasa perniagaan ialah tak untung. Kenapa saya gunakan dalam bahasa perniagaan? Sebab Allah sendiri gunakan dalam Al-Quran, orang beriman tak beriman dengan gunakan bahasa perniagaan. Allah kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim. Allah kata adakah kamu nak aku tunjukkan tijarah, satu perniagaan yang boleh membebaskan kamu daripada neraka. Apa dia? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi artinya dalam ayat itu Allah Ta'ala kata dalam surah Shaf juzuk 8, Allah mengatakan bahawa beriman itu adalah merupakan satu perniagaan yang menguntungkan. Kalau orang yang bukan Islam bermakna tidak beriman, maka hidup dia tu, masa dia, hari dia, minggu dia, bulan dia, tahun dia, sepanjang hayat dia dalam keadaan rugi. Jadi saya yakin yang ada malam ni dekat surau ni semuanya adalah orang-orang yang untung tak rugi. Boleh faham ibu? Tapi syaratnya mesti betul-betul beriman. Tuan-tuan, mesti betul-betul beriman. Kalau tak beriman betul-betul, maka Allah Ta'ala tak terima apa yang kita amalkan. Apa dalilnya? Tuan-tuan tengok dalam ayat 85 surah Ali Imran juzuk 3. Allah Ta'ala kata begini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa cari lain daripada Islam sebagai cara hidup, aku tidak terima amal yang dikerjakan di atas muka dunia, di hari akhirat sebagai orang yang rugi. Wa fil akhirati minal khasirin. Perkataan khasirin itu maknanya rugi. Maknanya apa? Orang yang hidup atas muka dunia, dia tak menjadikan Islam sebagai cara hidup. Bila kata tuan-tuan kena faham, Islam sebagai cara hidup tu bukan sembahyang, puasa, zakat, haji dan juga sembahyang, puasa, zakat, sembahyang, puasa, zakat, haji, kan? Bukan sekadar itu saja. Bukan sekadar itu. Islam itu bukan sekadar sembahyang, puasa, zakat dan haji sahaja dan mengucap kalimah syahadat. Segala kerja kita daripada kita bangun tidur sampai tidur balik. Maknanya kalau kita tidur pun cari Islam, kerja pun cari Islam, kita sembahyang pun cari Islam, beribadat pun cari Islam, niaga pun cari Islam, berumah tangga pun cari Islam, beranak pun cari Islam, semuanya cari Islam. Maknanya di hari dalam dunia tak rugi, hari akhirat dapat pahala. Tapi kalau hidup atas muka dunia,
tak berpegang kepada Islam, hidupnya rugi. Boleh faham tuan? Kesimpulannya mudah. Artinya, untuk tidak rugi, pilih Islam sebagai cara hidup. Boleh faham tuan? Saya bagi contoh mudah-mudah aja ni. Pilih cara Islam sebagai cara hidup. Maknanya bila dia kata iman ni tuan-tuan, kalau saya tanya orang sini, bang iman ni nak terjemahkan apa? Iman bahasa Arab nak dimelayukan apa tu? What is the meaning of that word? Tu bahasa dia. Tu nak tanya. Kan? Agak-agak orang sini terjemahkan iman tu bahasa apa? Kepada bahasa Melayu. Itu Arab tu imam. Itu Arab, iman tu Arab. Bahasa Melayunya apa? Percaya. Kan? Saya bagi dua terjemahan. Dua-dua ni saya sebut daripada mana sumber. Satu, kenyataan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fiqhul Akbar. Dia kata al-imanu huwa tasdiq. Iman itu ialah tasdik. Tasdik itu ialah membenarkan, percaya, meyakini. Itu tasdik. Mana-mana orang yang dalam hatinya membenarkan, mempercayai, meyakini, maka dia ada iman. Boleh faham tuan? Dia percaya ada dalam hati tu, maka dia beriman. Soalannya, apa benda yang dia nak percaya tu? Rukun iman ada 6. Percaya Allah, Rasul, kitab-kitab, malaikat, hari kiamat dan qada, qadar. Ni yang kena percaya. Kalau 6 ni ada dalam hati, ada percaya dalam hati, maka orang tu beriman. Boleh faham tuan-tuan? Jadi dia dalam hatinya ada Allah Ta'ala, dia percaya, beriman dia. Dia percaya kepada para rasul, beriman dia. Dia percaya pada malaikat, beriman dia. Dia percaya pada kitab-kitab, beriman dia. Dia percaya pada hari kiamat, beriman dia. Dia percaya kepada qada qadar, beriman dia. Boleh faham tuan-tuan? Tapi saya nak kembangkan pemahaman. Berapa ramai orang yang percaya kepada malaikat, tetapi dia tak percaya malaikat tu ada. Kan? Cuba tuan-tuan tengok. Ramai tak orang Melayu yang mengata mengucap kalimah syahadat tikam nombor ikut. Ramai tak? Contoh, tikam nombor ikut ramai tak? Masa dia tikam tu malaikat ada tak? Raqib Atid ada tak? Wajib tak kita secara iman yang mempercayai malaikat tu? Wajib. Artinya Raqib Atid ada. Kalau dia yakin tuan-tuan, kalau dia yakin dengan mengimani Allah jadikan malaikat itu sebagai tentera Allah Ta'ala, agak-agak dia pergi nombor ikut atau tidak? Macam bang, agak-agak pergi tak? Tak pergi kan? Sebab dia percaya. Tapi oleh kerana dia tak yakin yang adanya malaikat, dia pergi. Macam ibu-ibu, betul tak? Kalau tak percaya, maknanya membawang sampai ke petang, sampai maghrib tak semayang. Tak gitu. Lagi pula alasan adalah aku memang tak boleh semayang tengah uzur. Nyambung lagi tu. Itu contoh. Ini kehidupan. Sebab tu nak katakan Islam itu sebagai cara. Kenapa dikaitkan dengan ruginya manusia, dengan dia buang masa tanpa dia pilih iman, tanpa dia pilih Islam. Boleh faham? Okey, saya kembangkan pemahaman. Wajib percaya. Tadi pemahaman kenyataan Imam Abu Hanifah, kita wajib meyakini, percaya, dan mengimani, yakin. Maka kita tengok. Tadi saya kata contoh percaya pada malaikat lah. Baik, kita tengok contoh. Yang kedua, tadi percaya kepada kitab-kitab. Antara kitab yang kena percaya itu Quran. Sebab daripada Injil, Taurat, Zabur dan termasuk Al-Quran. Jadi kita kena wajib percaya. Kena percaya, kena membenarkan, kena yakin. Yakin macam mana? Quran tu panduan hidup. Undang-undang hidup. Cara hidup. Artinya, wajib bagi orang Islam menerima undang-undang Al-Quran. Kenapa dikatakan undang-undang? Tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat. Ini kan malam Jumaat. Ada baca Yasin tadi? Ada. Ada ayat nombor 2. Yasin wal Quranil. Tuan-tuan, wal Quranil Hakim itu terjemahannya macam mana? Al-Quran itu Hakim. Hakim itu bahasa Arab, bahasa Melayu. Nak tanya bahasa Melayu? Tuan-tuan, apa bahasa Melayu? Adil. Adil. Al-adlu bahasa Arab, diterjemahkan Melayu pun adil juga. Sekarang nak tahu Hakim itu apa makna dia? Wal Quranil Hakim itu surah Yasin kita baca malam Jumaat. Saya terjemahkan tuan-tuan. Bahasa Melayu, bahasa kontemporari. Bahasa hakim itu ialah Al-Quran itu perlembagaan. Al-Quran itu undang-undang. Faham?
Jadi Al-Quran itu kita baca, kita yakini baca Yasin pun Yasin wal Quranil Hakim. Kita kata Al-Quran itu sebagai undang-undang perlembagaan. Maknanya sebagai seorang Islam yang beriman, percaya Al-Quran sebagai undang-undang hidup orang yang Islam. Tuan-tuan, hari ini pakai undang-undang apa? Cuba itu saya tuan-tuan. Kita hari ini pakai undang-undang apa? Tu dia kata undang-undang Madanon. Hari ini tuan-tuan kita lihat, saya cakap terang apa yang saya faham daripada Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tuan-tuan faham yang dikatakan iman tu betul-betul sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemahaman iman ikut kepala otak kita, dah, daripada apa yang telah disebutkan oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya selalu kata begini, Nabi itu diutus oleh Allah Ta'ala dalam ketiga perutusannya, umur dia jadi Rasul, jadi Nabi, jadi Rasul umur 40 tahun. Zaman dia itu namanya zaman jahiliah. Zaman Nabi jadi Rasul itu umur 40 tahun, zaman dia nama zaman jahiliah. 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun dekat Madinah, maka zaman jahiliah bertukar kepada Islam. Sehingga Allah turunkan ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Hari ini sempurna Islam, aku redha Islam sebagai agama. Jahiliah hilang, Islam bertabak 23 tahun. Selepas 23 tahun dibawa oleh para sahabat, para tabi'in sampai kepada zaman kita. Zaman Nabi telah mengubah daripada jahiliah kepada Islam. Ikut total Al-Quran. Kita tengok zaman hari ini, mana dia undang-undang Islam tu? Saya nak tanya tuan-tuan kat sini. Kat sini kan, Kampung Sarang apa ni? Kampung Sarang Buaya. Dah berapa tahun Kampung Sarang Buaya ni? Ikut kampung lah. Berapa tahun? Kampung Sarang Buaya ni adanya dia kat sini berapa tahun dah? 100? Dalam masa 100 tahun tu, tuan-tuan tak sampai 100 tahun lah kan? Kan sarang buaya, berani duduk kat tempat sarang yang ada buaya, memang hebat. Tapi saya nak tanya, sepanjang tuan-tuan hidup ni duduk, nampak tak pelaksanaan undang-undang hudud dekat sini? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Sedangkan Islam itu ada di dalam undang-undang tersebut. Nampak ataupun tidak tuan-tuan beli kereta, beli motor pakai undang-undang Islam? Kalau mungkin cerita pasal undang-undang hudud ni, nanti kalau cerita hudud ni ustaz ni pas ke? Tak, kita cerita pasal lain. Cerita pasal beli kereta dengan beli motor. Ikut undang-undang siapa? Quran kata wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba, kan? Maka kita tengok dalam konteks jual beli, ada konteks jual beli konvensional. Betul? Jual beli konvensional itu dalam sudut niaga. Macam mana kita tuan-tuan nak kata balik kepada Islam sedang sistem perniagaan macam tu? Macam mana ibadat kita nak cantik sedangkan kita punya ekonominya macam tu? Sebab masalah perniagaan, masalah ekonomi dia ada kait-mengait dengan masalah ibadat. Nabi SAW kata dalam hadis, dzakara rajul wa malbasu haram yamuddu yadahu ila sama wa malbasu haram wa mashrabu haram wa ma'kalu haram fa anna yustajabu lahu. Fa'ana yustajabu lahu. Nabi kata, Nabi pernah sebut seorang lelaki yang angkat tangan di ke langit berdoa pada Allah, tapi makannya haram, minumnya haram, bajunya haram. Fa'ana yustajabu lahu. Nabi kata, macam mana doa nak dimakbulkan? Maknanya doa nak makbul, berdoa tu ibadat. Tapi kenapa dikaitkan makanan, minuman dan pakaian? Artinya makanan, minuman dan pakaian kalau tak betul menyebabkan doa terhalang. Dia ibadat. Maknanya ekonomi tak betul, perniagaan tak betul, cara makan tak betul, maka ibadat akan terjejas dan terganggu. Maknanya apa? Nak bagi betul, kena balik kepada Islam. Boleh faham ibu? Faham? Jangan nanti saya balik ni, ustaz cakap apa? Jangan. Kena faham betul-betul tuan-tuan. Kena faham. Jangan rugi masa. Jangan rugi masa. Baik tuan-tuan, kita bahas lagi. Nabi telah selesaikan Al-Quran, panduannya selesai pada zaman Nabi, diikuti oleh para sahabat. Zaman hari ini kita lihat tuan-tuan, kita tengok kesan daripada penjajahan yang asal kita ni duduk kat Malaysia ni, asalnya tuan-tuan tengok zaman batu bersurat Terengganu, kan? Lagi apa? Batu bersurat Terengganu tu tanda Malaysia ni Islam sampai dulu. Boleh faham? Lagi apa dia tuan-tuan, tanda lagi? Buku sejarah Malaysia, batu bersurat Terengganu lagi. Cikgu ada kat sini, kan? Biasa dekat Masjid Caah ni ada kat sini surau sarang buaya. Memang berani betul dia pergi ke sarang buaya. Tu.
Jadi maknanya tuan-tuan nak sebutkan, artinya kita ni Malaysia ni sebelum zaman mereka adanya batu bersurat menunjukkan Islam telah sampai dulu. Tapi kita tengok hari ni tuan-tuan, mana dia undang-undang Islam. Undang-undang Islam tu diterjemahkan apa? Dalam filem P.Ramlee, Sumpah Semerah Padi. Betul. P.Ramlee buat filem, dia nak beritahu orang Malaysia, ni undang-undang hudud. Dia director, dia pelakon, dia jadi jahat, dia kena sebat. Tuan-tuan tengok filem P.Ramlee, faham ke tidak? Faham tak? Filem P.Ramlee Sumpah Semerah Padi tu, tuan-tuan faham tak? Faham kan? Bermakna P.Ramlee punya filem memahamkan tuan-tuan undang-undang Islam. Saya punya cakap belum tentu tuan-tuan faham. Tak gitu. Kan senang saya bagi contoh gitu, kan? Jadi maknanya tuan-tuan, kita lihat hari ni, kalau betul lah kita beriman tadi kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran antara satu kitab daripada 4 kitab yang wajib dipercayai sebagai rukun iman. Wajib percaya, wajib yakin. Wajib percaya, membenarkan dan yakin. Sekarang ni tuan-tuan, yakin tak kita dengan undang-undang Islam tu? Yakin tak kita dengan sistem Islam tu? Kan? Tetapi kita duk tengok hari ni, kalau kita yakin dengan undang-undang Islam, kenapa Coldplay boleh nyanyi? Tahu tuan-tuan Coldplay ni? Ha? Tahu? Tahu Takkan tak tahu? Penyanyi Amerika itulah datang 22 November itu, kan? Stadium Bukit Jalil, tiket habis 3,500 paling mahal, 200 paling murah. Stadium Bukit Jalil 80,000 orang datang. Malam ni Ustaz Razali datang, boleh kira banyak ni. Kan? Itu beza buat perbandingan. Ni cakap terangnya. Boleh faham? Maknanya apa Kak? Kau ada ceramah lagi kat belakang tu. Tak, ini kita kena memahami Islam tadi. Jangan sampai kita rugi. Tadi disebutkan wal asri. Ramai orang dia rugi. Kenapa? Masa disia-siakan. Kenapa? Dia tidak jadi orang yang beriman. Berapa ramai hari ni orang yang mengucap 2 kalimah syahadat, dia semayang, dia puasa, tapi otak dia nasionalis, otak dia sekular, otak dia kapitalis, otak dia liberal. Faham tuan-tuan? Ada orang semayang, ada orang puasa, ada orang zakat, tapi otak dia tu sekular, otak tu nasionalis, otak tu liberal. Faham ibu? Ada tak ada? Nak tanya ada tak ada? Ada, ramai tuan-tuan, ramai. Otak dia begitu. Ramai. Kalaulah benar-benar Islam, apa yang saya sebutkan tadi, itu Al-Quran sebagai petunjuk. Kalaupun Nabi dah meninggal, Al-Quran itu sebagai petunjuk yang kita kena pelajari, yang telah disebutkan oleh Allah secara jelas. Aku hanya terima Islam. Waraditu lakumul islamadi. Allah Ta'ala kata, waraditu lakumul islamadina. Aku, kata Allah, redha bagi kamu Islam saja sebagai agama. Allah tak redha kita menganut sekular. Allah tak redha kita menganut nasionalis. Allah tak redha kita menganut liberal. Allah tak redha. Tetapi yang Allah redha, kita memegang Islam. Boleh faham tuan? Tetapi berapa ramai orang yang bersikap liberal? Alamat, kalau asyik pergi surau, tak pernah pergi karaoke, macamlah alim sangat. Kan gitu tuan-tuan, ada orang. Kan? Dunia nak cari juga, akhirat nak cari juga. Kan? 50-50. Tak gitu tuan-tuan? Ada tak orang cakap macam tu? Ini pahaman sesat. Pahaman yang bercanggah dengan Al-Quran. Pahaman yang bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Tetapi pahaman ini telah berlaku dalam masyarakat kita. Kalau penganut liberal tuan-tuan, saya nak tanyakan, nak contoh. Kalau penganut liberal, kita tengok depan mata saja, kita tak campur yang lain. Yang tengok Coldplay tu, liberal tu 80,000 orang. Itu sebagai contoh. Itu sebagai contoh. Itu contoh dia. Saya nak tanya orang kat sini. Siapa berani kata tengok Coldplay tu dapat pahala? Berani? Apa dia? Tuan-tuan nak menunjukkan orang, bodoh orang pun dia akan kata itu tetap dosa. Kan? Tiba-tiba dia menyanyi yang salahnya mufti. Pelik tak pelik tuan-tuan? Dia menyanyi yang salahnya mufti. Yang disalahkan mufti. Tu. Dia kata kenapalah mufti senyap tak bising. Tak gitu, kan? Tuan-tuan tengok kat medsos tu. Tahu medsos tuan-tuan? Dia kata kenapa mufti tak bising? Kenapa tak tegur? Kenapa tak bantah? Kan? Dia menyanyi yang salahnya mufti. Tuan-tuan, kalau tadi saya tanya Coldplay, siapa berani kata halal?
Kan semua tak kata halal, semua haram. Betul tak? Maknanya benda haram tu orang tahu dah tu haram, tak payah dipatuakan pun orang tak tahu. Maknanya benda dah haram, tak payah tanya mufti. Faham tuan-tuan? Inilah yang berlaku dalam suasana masyarakat kita. Kenapa? Konsep pemahaman iman tu tak dipahami benar. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau saya huraikan ni, saya bagi keleluasan kepada tuan-tuan. Kalau saya punya penjelasan tak berapa jelas, tuan-tuan diberikan kebebasan untuk bertanya. Tak payah tunggu habis kuliah. On the spot, tak faham tuan-tuan angkat tangan, tuan-tuan tanya. Saya je boleh jawab, saya jawab. Saya tak boleh jawab, saya tangguh. Ataupun saya sebut wallahu a'lam. Boleh faham? Tu huraian saya mudah aja. Kalau tak faham tanya. Saya memberikan keleluasan kepada tuan-tuan untuk memahami secara benar. Kan? Baik. Itu tadi soal iman. Maknanya kita kena terima Al-Quran itu sebagai kitab yang wajib dipercayai. Bukan sekadar percaya, wajib yakin. Tuan-tuan, kita hari ini berdepan dengan macam-macam masalah. Bukan individu, bukan sekadar keluarga, bukan sekadar masyarakat, bukan sekadar negara, bahkan dunia. Masalah berlaku, kan? Keruntuhan moral, keruntuhan akhlak, keruntuhan keyakinan, keruntuhan keimanan, keruntuhan ekonomi, semua itu berlaku dalam dunia. Soalan saya, jalan keluar dia apa, tuan-tuan? Ibu-ibu, jalan keluar dia apa? Ekonomi rosak. Tuan-tuan kena ingat, bila ekonomi tidak berpandukan Islam, dia akan rosak. Saya bagi bukti yang jelas. Bagaimana kuasa besar dunia Amerika tu ekonominya canggih, tapi ekonomi yang ada tu untuk bunuh orang Islam. Biasanya kita ni tuan-tuan, kalau ekonomi bagus mesti beribadat, kan? Tanda syukur, dapat duit, maka kita beribadat tanda syukur. Tapi dia punya ekonomi, hebatnya ekonomi tuan-tuan, bunuh orang Islam. Kenapa? Sebab ekonomi mereka itu berpandukan kepada kapitalis, kepada sosialis, kepada riba. Jadi tidak ada keberkatan. Itu contoh. Itu contoh kerosakan ekonomi. Kerosakan akhlak macam-macam lah. Soalan saya, apa jalan keluar daripada masalah itu? Dia bukan masalah individu, bukan masalah keluarga, bukan masalah masyarakat, bukan masalah negara, bahkan masalah dunia. Rosak. Apa jalan keluar dia, tuan-tuan? Kalau tanya pada tuan, ibu-ibu nak tanya belakang tu, apa jalan keluar dia? Kan ibu-ibu kalau biasa sakit kepala kan pergi klinik. Kan? Pergi klinik tu tujuan kenapa? Nak tanya doktor. Doktor, saya punya kepala ni pening, apa ubat yang patut makan? Doktor pun kata ambil ubat ni. Kan? Jadi saya tanya ibu-ibu, penyakit sekarang ni peringkatnya bukan individu saja, bukan masyarakat, bukan sekadar negara, bahkan dunia. Dia punya ubatnya apa? Apa dia ubatnya? Perang. Tuan-tuan ni tahunya perang aja. Bukan tak boleh tuan-tuan bab tu. Kita perang dengan setan pun kalah. Perang dengan setan pun kalah. Perang dengan hawa nafsu sendiri pun kalah. Apatah lagi nak perang dengan senjata berat. Tak gitu. Tuan-tuan, pagi Bilal dia bang. Bang tu lagu ras. Campur lagu Nahwan. Dia punya bang tu. Sedap punya lagu. Mic punya clear punya mic. Tapi nak bangun subuh tak bangun-bangun tuan-tuan. Itu lawan dengan siapa tu? Lawan dengan nafsu. Lagi lawan dengan siapa tu? Dengan syaitan. Kata ulama, dalam kata Nabi dalam hadis kitab Muntakhib Al-Hadis tuan-tuan, disebutkan masa bang tu, kita di bang subuh kita tak bangun, confirm tuan-tuan, dalam hadis kata telinga tu dah dikencingkan syaitan. Itu dalam hadis. Tuan-tuan cari buku Muntakhib Al-Hadis. Kat sini tak nampak lah tuan-tuan. Muntakhib Al-Hadis. Kitab Muntakhib Al-Hadis. Yang biasa orang baca taklim tiap-tiap petang tu tuan-tuan. Dalam kitab tu Muntakhib Al-Hadis tu ada hadis dikatakan bahawa apabila waktu bang dibangkan kita tak bangun, maka syaitan akan kencingkan kita punya telinga. Tuan-tuan bayang, seorang atuk tengah tidur nyenyak, cucu kencingkan. Agak-agak atuk tu kata apa mulut dia? Atuk tengah tidur, cucu datang kencingkan telinga. Kencingkan telinga betul-betul kencing. Agak-agak apa yang keluar daripada mulut atuk tu? Bertuah punya cucu, silat-silat tangan sampai. Betul tak? Betul kan? Memang. Sebab tak boleh terima walaupun tu cucu sendiri tu. Darah daging sendiri. Betul tak? Sekarang ni setan dah lama kencingkan tu, kita tak marah pun.
Kalau tengok telinga tu berkerak habis tu. Setan kencingkan nama tak yang jenis tak bangun subuh tu. Itu belum zuhur, asar, maghrib, isyak lagi tu. Tak gitu ibu. Betul? Mungkin nak bangunkan suami dia bangun sendiri, tu anak berapa tiap seorang tu? Anak tu. Kan? Nak bangunkan anak senang ke? Tuan-tuan, nak bangunkan anak senang ke? Isteri nak bangun anak dengan bapak mana lebih senang? Ibu-ibu nak bangun anak dengan bapak mana lebih senang? Apa? Anak ya? Alhamdulillah, malulah saya tuan-tuan. Tuan, ini kita kena lihat betul-betul. Sebab apa tuan-tuan? Saya nak sebutkan, kita dah berikrar. Saya tuan-tuan, puan-puan dah ikrar. Ikrar macam mana? Hari-hari dah cakap inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dah mengaku sembahyang aku, ibadah aku, hidup dan mati aku. Bukan sekadar saya, tuan-tuan telah mengakui itu. Untuk siapa hidup tuan-tuan dan mati tuan-tuan? Untuk Allah. Jadi bila kata untuk Allah, tuan-tuan pastikan masa tidur tu kerana Allah ataupun tidak, bangun kerana Allah ataupun tidak, semayang kerana Allah ataupun tidak, masa ngadap isteri kita berjimat tu kerana Allah ataupun tidak, masa kita kerja tu kerana Allah ataupun tidak, masa kita niaga tu kerana Allah ataupun tidak, apa juga kita kerja tu kerana Allah ataupun tidak. Sebab kenapa? Kalau tidak, rugi. Sebab perkara pertama yang Allah Ta'ala sendiri sebut ialah illalladzina amanu, orang yang beriman. Boleh faham tuan-tuan? Ini kan mudah faham gitu. Baik. Orang yang beriman. Sebab tu saya terjemahkan tadi, iman mengikut kata Imam Abu Hanifah, at-tasdiq, membenarkan, percaya dan meyakini. Yang kedua, ikut pandangan ulama fiqh dan ahli hadis. Iman tu dia kata tasdiqu biqalbi wa iqraru bilisan wa af'alu bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengakui dengan lidah, melaksanakan dengan perbuatan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, tanda iman kita dalam hati nak terjemahkan kat mana? Terjemahkan pada perbuatan. Sebagai seorang beriman, maka dia mengucap kalimah syahadat. Nak tanda iman dia apa tu? Dia kena semayang. Nampaklah pada zahir dia. Kalau dia percaya kepada Allah tapi tak semayang, tak nampak rupa iman dia. Jadi nak nampak rupa iman dia tu apa? Dia kena wajib semayang. Maka Nabi kata al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Beza antara Islam dengan kafir itu semayang. Tetapi tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang semayang. Berapa ramai orang yang semayang. Tadi waktu asar tadi kata apa? Ngeteh lebih ramai daripada duduk masjid. Ngeteh. Sempat ada waktu untuk ngeteh, tapi tak ada waktu untuk sembahyang. Kadang-kadang sembahyang tu betul-betul ikut Nabi. Macam mana sembahyang? Nabi dapat wahyu untuk sembahyang 5 waktu umur 50 tahun. Dia pun sembahyang mula 50 tahun. Dia kata aku ikut Nabi betul. Ini pahaman salah lah tuan-tuan. Tapi saya bagi contoh saja untuk mudah faham. Saya bagi contoh. Tak, ini bukan benda main-main tuan-tuan. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Semayang sebagai satu tangga ataupun sebagai satu tiang. Tiba-tiba kita tengok sebagai lambang untuk menatakan dia itu Islam dengan tidak Islam. Iman tak iman. Tiba-tiba semayang tak yakin. Tuan-tuan bayangkan, dekat medsos menunjukkan, menggambarkan ketika Coldplay datang tu, dia nak live pukul 9. Orang datang subuh dah ada dekat stadium. Subuh dah ada. Tuan-tuan tengok ni surau sarang buaya. Kalau Bilal pukul 5 pagi buka pintu, ada tak orang beratur? Stadium Bukit Jalil ada. Beratur tu. Live pukul 9 malam tu hujan, orang tunggu pakai baju hujan. Kita hari ni kalau hujan malam ni entah datang tak tidak. Walaupun kereta MOS ada, CRV ada, apa semua ada, baju hujan ada, belum tentu sampai. Tak gitu tuan-tuan. Tak cakap terang je. Saya tak nak cakap sindung-sindung tuan-tuan. Sebab saya cakap ni kalau kena betul-betul batang hidung tuan-tuan jangan marah. Ibu. Woi, hari ni ustaz cerita memang betul-betul batang hidung. Kan, kena betul batang hidung. Saya cuma nak jawab gini. Bukan kau seorang je ada batang hidung, aku sendiri pun ada batang hidung. Faham tak tuan-tuan maksud saya tu? Faham tak? Bukan kau orang aja yang ada batang hidung, aku sendiri pun ada batang hidung. Tuan-tuan faham tak maksud saya tu? Faham tak? Tak faham. Maksud saya apa yang saya cakap ni tuan-tuan, walaupun tuan-tuan rasa telinga tu macam pedih, sebenarnya telinga saya dengar dulu. Hidung saya kena dulu. Bermakna bukan saya nak kata tuan-tuan, tapi saya mengata diri saya. Itu penting. Jangan kita tak sedar diri.
Sebab kita nak sama-sama kebaikan Islam tu. Sebab Islam ni dia baik, jadi kita nak kebaikan tu sama-sama baik. Kan? Tuan-tuan tengok, kalau orang kahwin, berumah tangga, dia nak isteri dia baik. Kan? Dalam dia nak isteri baik, takkan suami itu jembalang kuing. Tak gitu tuan-tuan. Dia nak isterinya baik, suaminya mesti nak baik. Kalau isteri tu dia nak suaminya baik, dia tu pun sebab kenapa? Dia nak kebaikan bersama. Jadi apa yang saya cakap ni tuan-tuan, saya nak kebaikan bersama, bukan kebaikan seorang. Jadi kena faham benda tu. Jadi Islam tu, nombor pertama, kalau kita tak nak rugi, maka kena jadi orang yang beriman. Itu satu. Nombor dua, kata Allah Ta'ala, wa amilus salihat. Mesti dia beramal soleh. Beriman saja tak beramal soleh tak boleh. Dia kena beramal soleh. Amal soleh tu apa? Sembahyang, puasa, zakat, haji, kuliah. Kuliah tu amal soleh. Tutup aurat tu amal soleh. Amal soleh. Kan? Bersedekah tu amal soleh. Jaga anak, jaga isteri tu amal soleh. Tu amal soleh. Bermakna orang yang beriman, dia kena laksanakan amal soleh. Benda yang amal soleh yang baik, semua dia nak buat. Tak kira paling kecil ataupun paling besar. Tu. Baik. Tuan-tuan. Kalaulah malam ni, saya kata dengan tuan-tuan, supaya berderma, antara derma tu tuan-tuan nak bagi bini tuan-tuan ke nak bagi kat saya? Mana satu tuan-tuan nak buat? Kalau saya cakap malam ni, saya nak derma malam ni, minta derma pada tuan-tuan, saya punya soalan, tuan-tuan nak bagi tuan-tuan punya bini tu derma tu ataupun saya? Jawapan tuan-tuan apa? Apa dia? Bagi siapa agak-agak? Betul jawapan tu. Saya tak kata salah, betul. Betul. Tak salah jawapan tu. Kenapa Nabi kata ibda' binafsika summa ahlika summa al-ghair. Mulakan dengan diri kamu, kemudian keluarga kamu, kemudian orang. Itu dalam hadis Nabi. Ibda' binafsika summa ahlika summa al-ghair. Mulakan dengan diri kamu, kemudian anak ahli keluarga kamu, kemudian orang lain. Jawapan bagi kat bini, betul. Kan? Cuma saya punya soalan lain tu gini. Bini dah dapat hari-hari, takkan ustaz bagi tak sekali tak boleh. Tu jawapan ni. Kan? Faham tuan? Tak, saya bagi soalan tu supaya tuan-tuan jawab. Nak bagi tuan-tuan jawab tu bukan nak uji tuan-tuan, dah. Nak bagi tuan-tuan faham secara dekat dan terfikir, terakal pada tuan-tuan sendiri. Contoh tu, bukan nak kata dah, supaya apa yang tuan-tuan jawab tu memang tuan-tuan faham betul dan dekat dengan pemahaman sendiri. Jangan tuan-tuan salah faham. Kadang-kadang ramai orang salah faham. Kan? Orang lain dia tolong. Orang lain bukan main dia tolong. Janda orang tu, keretanya tuan-tuan pancit dia tolong. Bini dia buat tak tahu je. Tak gitu tuan-tuan. Itu kena faham konsep Islam. Ni Islam. Bila faham Islam, betul jawabnya. Ibda' binafsika summa ahlika summa al-ghair. Mulakan dengan diri kamu, kemudian ahli keluarga kamu, kemudian orang lain. Cuma kalau dah hari-hari tu bini, 60 tahun bini. Satu hari tu untuk orang lain takkan tak boleh. Macam ibu-ibu, setuju tak? Setuju? 60 tahun dengan bini dia, tapi sehari tu untuk orang lain. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kan? Jangan bakhil pula nanti. Dia bila tak faham tu jadi bakhil lah. Bakhil kedekut tu. Kan? Ataupun salah faham. Salah faham macam mana? Ini Piramli tunjuk. Salah faham. Bila Cikgu Murni minta derma, RM1,000 dapat. Bila budak sekolah datang, bagi RM1. Tu film Piramli tu. Film Piramli. Senang tu. Selalu kan orang tengok macam tu. Cikgu Murni datang, bagi 100, bagi RM1,000. Budak datang minta derma, bagi. Tu pun salah faham juga tu. Salah faham. Kan? Sebab kenapa? Berderma menghilangkan kebahilan. Tetapi dia berderma mendatangkan penyakit. Kan tak betul? Faham tuan-tuan? Jadi yang saya nak kias tu kenapa? Kita berkuliah, kita dengar Islam, jangan mendatangkan penyakit dalam hati. Biarlah kita dengar Islam, belajar ni menjadi penyembuh penyakit dalam hati. Ini kita makin belajar, hatinya makin sakit. Hati makin berpenyakit. Tu tak betul. Dia kena belajar, makin sembuh. Makin belajar, makin sembuh. Boleh faham tuan? Jam dah pukul 10. Saya mula tadi 9.20. Dah 40
14 minit. Jawapan tadi saya baru jawab 2 je. Ada 3. 2 lagi belum. Cuma saya nak tanya tuan-tuan ada soalan atau tidak? Tuan-tuan ada soalan atau tidak? Sebab saya memang terus terang kata tuan-tuan, saya memang suka datang sini. Kenapa? Satu, saya punya kuliah ada soalan. Yang kedua, saya cakap bebas. Dan tuan-tuan dengar. Mudah. Itu mudah. Saya rasa tuan-tuan seronok datang ni. Sebab tu Abang Halim bila telefon ustaz, jadi. Walaupun kalau ikut saya punya kesihatan malam ni macam tak jadi. Kan? Tapi bila telefon 2 orang telefon tuan-tuan, jadi terus. Supaya ada soalan tuan-tuan. Saya buka sedikit untuk soalan semua sesama. Ada soalan? Ibu-ibu belakang ada soalan? Ada siapa nak tanya? Tuan saya wakilkan tuan-tuan. Ada sebab. Sila. Ada ke? Ada siapa nak tanya? Ada? Oh, tak ada? Boleh? Tak ada? Tak ada. Tu faham lah tu. Saya penting kalau soalan tak ada, faham mesti ada. Jangan tak ada soalan, tak faham-faham. Tu masalah. Ataupun dah dengar laki bini. Laki bini dah dengar. Tengok ustaz boleh senyum, tuan-tuan tengok saya boleh senyum, isteri tuan-tuan tengok saya pun senyum boleh tahan kan. Tiba-tiba balik naik kereta, dalam kereta gaduh. Padahal tadi kuliah bukan main, boleh senyum aja. Kan, tiba-tiba balik rumah dalam kereta, belum sampai rumah gaduh dah. Tu tak betul tuan-tuan, penyakit tak sembuh. Baik, ada soalan ke? Bismillah. Saya wakilkan tuan-tuan besok akan datang mulalah mengarang ke apa ustaz. Supaya nampak ceria lah. Ini soalan kedua. Kalau kita mengikut apa yang dibahaskan oleh ustaz tadi, menampakkan sangat kita ni ahli maksiat lah. Kita takut sangat dengan kematian. Tapi kematian ini mesti kita akan lalui. Pertama-tama yang jadi masalah ni, ramai orang beranggapan soalan alam barzah ni mudah. Tetapi dari 1000 orang yang masuk, hanya satu saja di sebalik yang betul. Kenapa Ustaz? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, soalan tu senang, jawapannya tu kena 2-3 kuliah baru habis. Betul tuan-tuan. Saya kuliah, ada satu masjid yang saya kuliah. Masjid tu namanya Masjid Al-Husnah Segamat Baru. Dekat situ saya ada 3 siri kuliah. Kuliah maghrib ada, tazkirah Jumaat ada, dan kuliah subuh ada. Maka kuliah subuh saya tuan-tuan cerita pasal kematian dan perkara yang berkait dengannya. Sekarang dah masuk siri ke-7, tak habis lagi. Dah masuk siri ke-7, tak habis lagi. Ni soalan baru tanya. Bermakna entah mungkin sebelum depan ni 7 siri agaknya. Kat situ 7 siri tuan-tuan, itu satu malam tafsir tuan-tuan, cerita pasal Al-Quran. Dah masuk 7 siri juga pun tak habis juga. Sebab kenapa tuan-tuan macam tu tak habis? Agak huraian beza-beza ke? Tak. Jawapannya Nabi kata, Al-Quran la tanqadi ajaibu. Al-Quran itu tidak habis keajaiban dia. Tidak habis huraian dia. Al-Quran tu bila tak habis keajaiban dia tuan-tuan, kita syarah, kita habis belum tentu habis. Kita habis belum tentu habis. Tu yang kena faham. Saya contohkan tuan-tuan, zaman Nabi SAW yang saya kata tadi, Al-Quran ni tak habis keajaiban dia kan. Ni saya nak contohkan keajaiban. Allah Ta'ala kata, As-sama'u munfatarat. Ayat Quran kata lain, Izas sama'un fatarat wa idzal kawakibu tasarat. Ayat Quran kata, apabila kamu lihat langit terbelah dan bintang-bintang berguguran. Saya contohkan. Tuan-tuan, dah berlaku belum benda ni? Dah berlaku belum? Belum. Tapi ayatnya turun zaman Nabi. Kan? Berlaku belum lagi. Artinya bila berlaku, pengkajian dan juga penghuraian ada atau tidak? Itu sebab Al-Quran la tanqadi ajaibu. Quran tak pernah habis dia punya keajaibannya. Bila Quran tak pernah habis dia punya keajaibannya, maknanya kita tuan-tuan tak pernah akan habis kuliah dan juga mengkaji Islam. Tak pernah habis. Sebab tu kalau kita kaji Al-Quran, tetapi kalau kita kaji buku lain, habis. Tuan-tuan baca surat Khabar pun habis. Kan? Baik. Menjawab kepada soalan tadi tuan-tuan, cerita pasal dia sebenarnya soalan tu satu tapi saya dengar tu ada 3. Soalan dia tu satu tapi saya punya dengar ada 3.
Sebab apa dia sebut tadi gini? Kalau dengar apa yang Ustaz hurai tadi, seolah-olah kita ni semua ahli maksiat. Kan? Saya nak tanya tuan-tuan. Siapa berani angkat malam ni yang sepanjang hidup dia tak pernah buat maksiat? Cuba kan. Malam ni tuan-tuan, siapa yang sepanjang hidup dia tak pernah buat maksiat? Ada tak? Tak ada. Jadi soalan dia tu betul tak betul? Betul tak? Betul. Hanya jawapannya apa jalan keluar. Itu yang kena faham. Tadi saya sebut tuan-tuan, apa jalan keluar. Nabi kata at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah wal mustaghfiru minadz-dzanbi wa huwa muqimu 'alaikal musta'dzib rabbi. Orang yang taubat daripada dosa sama orang yang tak ada dosa. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tak ada dosa. Maknanya sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah dia kembali bertaubat. Khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah itu dia bertaubat. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita memang tak lepas daripada dosa, memang ataupun senang kata pernah buat dosa, jalan keluar dia, jalan penyelesaiannya lah bertaubat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi memberi confirmation, orang yang bertaubat super macam tak ada dosa. Oh, soalan dalam soalan. Macam dah taubat, tak ada dosa. Tapi kadang kita lakukan lagi dosa. Tu. Berulang kali. Maksudnya kita buat benda balik. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wala tayasu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi artinya, kalau kita ni jenis orang dah bertaubat, kita buat balik, taubat balik semula. Kenapa? Innallaha huwat tawwabur rahim. Allah amat menerima taubat orang yang bertaubat. Tu dia. Cumanya kena belajarlah. Kena belajar. Bertaubat ni dia ada syarat. Kan? Kena ada syarat. Jadi cuma ulama pernah bahas, dia kata kalau orang mengulang-ulang tu akan dia bertaubat, agak taubat diterima atau tidak? Allah Taala terima. Allah Taala terima. Cumanya kena bertaubat. Tu kena ingat. Kalaulah Allah sendiri menyebut, kalaulah Nabi sendiri menyebut satu kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang sahih, menyebutkan seorang yang membunuh 99 orang. Itulah hadis Nabi 99 orang nak bertaubat. Dia ditanya seorang, aku ni kalau bertaubat boleh atau tidak? Maka orang yang ke-100 tu kata tak boleh, dibunuh kan, cukup 100. Maka dia cari orang lagi, tanya boleh tak aku bertaubat? Jumpa dengan seorang ulama, maka ulama kata kau pergi pindah kat kampung sana, engkau bertaubat kat sana, Allah akan terima taubat kau. Dalam perjalanan nak pergi itu, Allah Ta'ala, malaikat maut ambil nyawa dia. Dia tak sempat nak bertaubat, tetapi dia ada niat untuk bertaubat. Maka bila dia mati ni, malaikat Malik dan Ridwan, penjaga syurga neraka, berebut mayat dia. Malaikat Ridwan, malaikat syurga kata ni aku punya. Alasan dia kata apa? Sebab dia ada niat nak taubat. Malaikat Malik kata, tak, ni aku punya. Kenapa? Dia belum bertaubat, baru nak pergi. Kan? Maka bila gaduh, malaikat lain datang jadi pengadil. Pengadil macam mana? Last mengikut pada riwayat, ada 3 riwayat kata. Dijengkal daripada tempat dia buat buruk dengan buat baik, lebih jengkal masuk syurga. Lebih jengkal masuk syurga. Ada riwayat kata, ketika dia berjalan, badan dia, dada menoleh, mati menghadap tempat yang baik, masuk syurga. Dah buat belum tu? Tapi Allah Ta'ala terima taubat dia. Yang penting kena ada niat dan kena ada azam tu. Jangan niat pun tak ada. Asyik nak buat dosa je. Ada pula kata lagi satu. Ni lagi teruk, akidah tak betul. Dia kata, ustaz saya ni jahat dah takdir, nak buat macam mana? Ni bukan main-main tuan-tuan. Tadi saya kuliah maghrib tu, soalan tu timbul kat kuliah tadi tu. Ayat Quran disebutkan tadi, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Huraian ayat ni. Tiba-tiba ada soalan, dia kata, ustaz macam mana kalau orang tanya, dah aku ni jahat dah takdir Allah Taala, macam mana? Ada soalan tu. Tuan-tuan, ada. Jangan jadi Jabariyah tuan-tuan. Berserah diri. Kan? Kita tak tahu ketetapan Allah Taala, tiba-tiba kita menghukum perkara tersebut, mana boleh. Kita bukan i'tikad Jabariyah, kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi artinya apa? Kita kena ada usaha ikhtiar.
Tuan-tuan semayang, dalam keadaan semayang tu tuan-tuan Islam, tetapi dalam keadaan tuan-tuan Islam, tuan-tuan masih menyebut ihdinas siratal mustaqim. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkan jalan yang tuan-tuan dah Islam dah tu. Tapi tuan-tuan minta tunjuk lagi dengan lepas tu semayang subuh pula tuan-tuan kata Allahumma hadini fi man hadait. Ya Allah berikan aku hidayah sebagaimana orang yang telah Kau berikan. Artinya kita minta dengan itu minta, mana boleh kita lah wis kaya ngono ke piye? Bukan gitu tuan-tuan. Boleh faham tuan? Jadi mudah faham tu, bukan susah tuan-tuan Itu tadi cerita pasal ahli maknanya kita bertaubat itu jalan keluar. Kena istighfar, kena bertaubat. Kita ni memang tak sunyi. Innal insana la yakhlu min khata' wa nisyan. Manusia ni dia tak sunyi daripada salah dan silap. Hatta seorang alim, seorang ustaz tu pun dia tak sunyi. Sebab apa? Dia tak ada pangkat maksum. Pangkat maksum ni hanya ada pada Nabi dan Rasul saja. Orang lain walaupun dia ustaz, dia ulama, dia tak ada pangkat maksum. Dia tak ada pangkat maksum. Pangkat maksum ni wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala kepada cakap dengan Nabi Muhammad, dia kata demi Allah, Allah yang akan ya'simuka, pelihara kamu. Yang maksum ni orang yang terpelihara daripada perkara tersebut. Kita ni tak terpelihara. Hatta ustaz sekalipun tuan-tuan, kan? Ustaz tuan-tuan, bila dia kuliah, tuan-tuan dengar cakap dia sedap je. Qala Allah, qala Nabi. Tapi kalau dia tengok anak janda lalu tu, agak-agak dia terasa atau tidak tuan-tuan? Macam mana mesti? Terasa tak terasa? Tu. Jawab sendirilah tu kan. Boleh faham tak? Bukan dia buta. Kan? Cuma Allah tak, Nabi kata, khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah tu bertobat. Sebab tu manusia ni antara dua jari iman manusia di antara dua jari Allah Taala disebutkan. Itu sebagai tamsilan. Kenapa? Ada masanya dia tu okey, ada masanya dia tak KO. Tu dia. Tak gitu. Kan? Macam tuan-tuan ajak isteri pergi kuliah, kan dua-dua dapat pahala. Kan? Tapi bila balik nanti bunyi kata, "Lah kok lambat banget kita balik itu." Kan? Bicara tu dalam kereta tu. Kan? Seolah-olah tadi masa yang diberikan duduk tu rasa macam tak redha. Tak gitu tuan-tuan. Tu contoh aja. Apatah lagi kalau dah duduk dalam kuliah tu cakap dalam hati ni, kok suai banget lah mandek ni. Tu lagi lah tuan-tuan. Walaupun saya tak tahu hati tuan-tuan. Walaupun baru tadi saya bahas tentang iman tu memang dalam hati. Kan saya tak tahu bab tu. Kan saya tengok yang zahir. Sebab kenapa saya tengok zahir? Sangka baiknya sebab saya tengok daripada tadi tuan-tuan senyum. Je, tak ada yang marah pun. Jadi hukum yang zahir lah. Nahnu nahkum bizawahir. Kita hukum yang zahir, yang nampak. Yang tak nampak serah kepada Allah Ta'ala. Itu kedudukan dia. Baik, tadi saya dengar soalan nombor 2 tadi tu tuan-tuan. Cerita pasal kubur. Memanglah tiap kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap seorang tu akan pasti akan mati. Sebab tadi kita sebut hidup dan mati. Itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma yang saya nak sebutkan tuan-tuan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kita ni Allah Taala jadikan hidup dan mati itu sebagai ujian kepada kita. Ujian. Bila kata ujian, bermakna sebagai cubaan, sebagai ujian, peperiksaan. Maknanya setiap orang yang hidup adalah peperiksaan untuk dia. Mati pun adalah peperiksaan untuk dia. Itu semua ujian. Kaya pun ujian Allah. Miskin pun ujian Allah. Sehat pun ujian Allah. Sakit pun sejauh mana kita boleh terima dalam keadaan tersebut tadi dengan iman. Kalau orang tak ada iman, masa dia sihat dia boleh senyum, tetapi masa dia sakit dia pertikai Allah. Masa dia kaya dia boleh terima, tetapi masa dia miskin dia pertikai Allah. Masa panas, masa hujan, masa panas dia syukur pada Allah, masa hujan dia pertikai Allah. Kan? Tuan-tuan tengah noreh, hujan tengah noreh, tengok matahari tegak, dalam kepala otak, dalam hati, banyak duit aku dapat. Sesuaikah? Kan? Tiba-tiba hujan. Tuan-tuan nak tanggapi hujan tu secara iman ke secara tidak? Noreh 10 ekar dah habis. Kan? Tiba-tiba hujan. Tuan-tuan nak tanggapi hujan turun secara iman ke secara tidak? Kalau secara iman tuan-tuan kena doa Allahumma sayyibanna
bersyukur dengan hujan tu walaupun 10 ekar habis. Kan? Sebab kenapa? Itu rezeki milik Allah. Tapi kalau tak beriman, celaka betul. Tuan-tuan kena faham tu. Keadaan itu boleh mengubah manusia sekejap aja. Sekejap je. Boleh faham? Itu penting iman. Itu penting Islam. Itu penting ilmu. Itu penting belajar. Nah, itu kedudukannya. Soalan memang akan ditanya oleh Allah Taala. Setiap orang hidup pasti akan mati. Kemudian cerita pasal dalam kubur. Nak berjaya tak berjaya? Soalan pendek. Jawapan orang daripada dulu mati tak pernah bangkit lagi. Kan? Jadi soalannya panjang. Kita sambung akan datang. Ya, jawapan tu. Cuma ingat soalan tu lah tuan-tuan. Ya, soal sambungkan akan datang. Untuk malam ni saya rasa cukuplah kadar tu tuan-tuan. Apa dia? Tunggu yang mati bangun. Jadi saya rasa tuan-tuan malam ni cukuplah sekali ni, banyaklah tu. Saya tahu tuan-tuan banyak-banyak ni bukan tuan-tuan ingat pun. Kan? Saya tuan-tuan bercakap ni bukan suruh tuan-tuan ingat. Ya, saya yakin tuan-tuan pergi pulang banyak kali pun tuan-tuan memang tak ingat. Itu memang saya yakin. Yang saya nak dua je tuan-tuan. Pertama, walaupun tuan-tuan tak ingat tapi tuan-tuan faham apa yang saya sebut. Ya. Walaupun tuan-tuan tak ingat tapi tuan-tuan faham. Yang kedua yang saya nak tuan-tuan, dalam keadaan tuan-tuan tak ingat, tuan-tuan nombor 2 tu amallah mana yang boleh. Dia faham, yang kedua kena amal mana yang boleh. Walaupun tak ingat tak apa. Tapi jangan tak ingat, dah tak ingat, tak faham, tak amal. Itu masalah. Kan? Orang Jawa kata apa? Main sitik janji kemeletik. Main sitik janji kemeletik. Bahasa Melayunya apa? Bahasa Melayunya apa? Main sitik janji kemeletik. Itu pujangga Jawa tu. Biar sikit tapi faham. Biar sikit tapi amal. Jadi kalau tak banyak tuan-tuan, amal yang kita mampu. Itu yang penting. Sikit pun tak apa. Walaupun tak banyak. Jadi saya rasa sekadar tu malam ni yang mampu untuk disampaikan. Nak sambung bukan tak boleh. Sampai pukul 12 pun boleh. Kan? Sebab tuan-tuan bawa orang rumah. Lepas tu ada anak lagi pula tu. Kan? Lagi satu tuan-tuan, saya ni tuan-tuan. Ya memang bekas cikgu, guru. Dulu masa pedagogi pendidikan. Kan? Diajar oleh lecturer saya, pensyarah saya. Orang kalau umur 35 tahun ke atas, dia hanya boleh dengar untuk fokus 45 minit saja. Lebih 45 minit, otak dia tu dah kemamau dah. Jadi saya tengok jam saya ni dah 10.22, lebih 1 jam. Ikut saya cakap tadi dah lebih 1 jam. Tuan-tuan ni dalam zon kemamau sekarang ni. Jadi tak boleh teruskan. Jadi tuan-tuan mungkin bukan tak ingat dah, memang tak faham. Gitu je. Oh, kismet. Alhamdulillah, moga-moga faham. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah tuan-tuan malam ni. Minta ampun maaf lah tuan-tuan kalau nak panjang tu kita sambungkan datanglah. Bukan akan datang tahun depan. Kita jumpa tahun depan. Tak lama pun tahun depan tu. Cuma bunyi tu macam lama. Kalau panjang umur, betul lah tu. Memang umur kita ni di genggaman Allah Ta'ala. Hidup dan mati. Cuma kena faham, hidup tu Allah Ta'ala punya, mati pun Allah Ta'ala punya. Jadi sekadar itulah tuan-tuan malam ni. Ampun dan maaf kalau ada ketelanjuran kata. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu kesilapan saya sendiri. Cuma saya tuan-tuan pada akhirnya mohon kepada tuan-tuan doa. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan. Kerana 20 bulan ni sehingga 30 bulan saya berangkat ke Tanah Suci, ke Mekah. Jadi tolong doakanlah. Moga saya diberikan kesihatan, mudah segala urusan, menunaikan segala amalan, selamat pergi dan balik dan diterima segala ibadat insya-Allah. Jadi sekadar itu aku qauli hadza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqa wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.